Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Suarin Shah dalam Berita Pagi Sabah edisi Jumaat 29 Disember 2023. Polis di Raja Malaysia PDRM merekodkan lebih 1,000 mangsa ditipu skamer atau penjenayah dalam talian sepanjang Januari hingga November tahun ini. Antara punca mereka berjaya ditipu skamer adalah mudah panik dan tamak halobah, melibatkan jumlah kerugian mencecah hingga puluhan juta ringgit. Dia tidak memilih mangsa. Sebagaimana saya sebut tadi, ada yang berpangkat tinggi, ada yang berpangkat rendah. Semuanya akan jadi mangsa. Jumlah kerugian mencecah kepada puluhan juta. Salah satu punca dia adalah rasa panik masyarakat apabila menerima panggilan. Yang kedua ini rasa tamak. Tamak ini sebab dia ingin mendapatkan sesuatu yang lebih. Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Jauteh Dikun menyatakannya kepada media semasa ditemui menerusi kempen keselamatan jalan raya sempena Town Hall Discussion tahun 2023 di Putatan. Justru jelasnya antara langkah membendung jenayah rentas sempadan itu adalah meningkatkan kesedaran orang ramai melalui bersemuka. Terdahulu, Datuk Jauteh semasa menghadiri sesi Town Hall telah membincangkan topik bertajuk Hidup Sejahtera Tanpa Dadah, Tenang Fikiran Tanpa Skamer, bertujuan memberi pendedahan kepada masyarakat mengenai bahaya dadah dan jenayah skam yang semakin berleluasa. Sementara itu, dalam majlis yang sama, kerajaan negeri mengulangi komitmen agar terus membanteras jenayah skamer melalui kerjasama pelbagai jabatan dan agensi berkaitan di negara ini. Namun demikian, ia diakui menjadi satu cabaran memandangkan skamer ini turut kreatif dalam melaksanakan kegiatan jenayah mereka. Ianya satu aktiviti ataupun pelaksanaan program yang berkesan kerana apa yang kita panggil libat urus ini memudahkan komunikasi dua hala di antara kerajaan dengan masyarakat secara langsung. Itulah penting pihak kerajaan, pihak-pihak jabatan-jabatan kerajaan yang berwajib bekerjasama dan disseminate the information kepada general public untuk memastikan tahap kesedaran itu sentiasa baik. Saya menasihatkan kepada pelajar-pelajar yang baru menamatkan pengajian di universiti, jangan terpedaya dengan tawaran-tawaran pekerjaan yang menarik dengan menawarkan gaji yang tinggi, sedangkan skema ini bertujuan untuk mengambil peluang, ya. Dalam sesi sama turut dilancarkan dan dikupas adalah isu berhubung dadah selain kempen keselamatan jalan yang bertemu secara bersemuka dengan masyarakat yang hadir dengan 3 ahli panel jemputan. Turut berlangsung penyampaian sijil penghargaan kepada masyarakat dan anggota PDRM. Masih mengenai penipuan, tetapi melibatkan pelaburan emas di Tawau. Pelaburan tersebut menyebabkan kerugian berjumlah lebih 5.3 juta ringgit, melibatkan lebih 300 individu sebagai mangsa. Kerugian ini bukan saja melibatkan wang saya, ia juga melibatkan wang pelabur-pelabur terlibat. Penipuan tersebut bukanlah semata-mata pelanggaran kontrak, tetapi juga merupakan satu penipuan yang disengajakan untuk mengambil kewangan dari pihak yang tidak tahu tujuan asal wang tersebut dimasukkan ke dalam akaun melakukan penipuan tersebut. Ekoran daripada laporan polis ini, pihak polis telah membuka satu kertas siasatan di bawah Seksyen 420 KK, Kanun Kesiksaan, dan siasatan lanjut masih lagi kita teruskan sehingga sekarang ini, dan selepas siasatan kita akan merujukkan hasil siasatan ini kepada pihak pendakwa raya untuk mendapatkan arahan yang selanjutnya. SCP Jasmine turut menasihati orang ramai agar sentiasa berwaspada dan berhati-hati dengan merujuk terlebih dahulu pihak bertanggungjawab khususnya Bank Negara Malaysia untuk menentukan pelaburan yang ingin disertai adalah sah dan berdaftar. Sektor pelancongan Sabah antara nadi ekonomi di negeri ini turut mengalami beberapa perubahan sejak beberapa tahun kebelakangan ini. Ikuti imbasan pelancongan 2023 yang disediakan rakan Magdalena Depol. Minyak
menyaksikan pertumbuhan memberangsangkan sepanjang tahun ini dengan jumlah ketibaan melebihi 2 juta pengunjung meningkat 56.1% berbanding tempoh sama tahun sebelumnya. Beberapa faktor mempengaruhi seperti pemulihan keyakinan, pertumbuhan jaringan penerbangan serta pelbagai kempen taktikal seperti penambahan penerbangan antarabangsa ke Sabah. Jumlah ketibaan pelawat 10 bulan pertama telah mencapai 62% daripada tahap pre-pandemic berbanding tempoh yang sama yang terus diterajui oleh pertumbuhan gugur daripada negara serantau seperti Brunei, Singapura serta negara-negara Eropah seperti United Kingdom, Germany, France, Netherlands, etc. Penganjuran Hyperlife Festival Miss World Malaysia pada 25 Ogos 2023 di Kota Kinabalu turut seiring dengan penjenamaan semula sektor pelancongan tersebut melalui Phil Sabah North Borneo dengan liputan dalam dan luar negara. Selain itu, penganjuran Craft Exotica sempena Hari Muzium Negeri Sabah pada 15 Julai 2023 turut berjaya mewujudkan impak positif dengan tarikan baharu kepada para pelancong. Through the museum, people understands our culture, Sabahan's culture, and our tradition, our nature of our people living together in Sabah. And that museum displays all. But through a more organized and more structured programs by the museum, Selaras hala 7 Pelan Pembangunan Sabah Maju Jaya, pelbagai penganjuran seperti Pesta Keamatan, Duang Festival, Regata Lepa, Pesta Gong, sambutan Pesta Kobis dan banyak lagi bukan sahaja mewujudkan pertumbuhan pelancongan domestik, malah berupaya menjadi tarikan pengunjung luar negeri. Turut dibuka sektor pelancongan baharu berasaskan komuniti seperti program memperkasa komuniti melalui seni di Kampung Lagaton Pulau Sek Pitas dan pembukaan Taman Rekreasi Kintup di Kampung Tikolot Tambunan. Kita beruntung dan pelawat juga akan beruntung untuk melawat kawasan ini yang akan juga membantu komuniti kita mewujudkan peluang pekerjaan dan meningkatkan ekonomi dan juga pendapatan mereka. Ternyata kesungguhan kerajaan negeri dan persekutuan dalam memacu sektor pelancongan di negeri ini mula membuahkan hasil dengan sokongan kuat sektor swasta dan masyarakat itu sendiri. Pastinya dengan menjaga alam sekitar, bangga dengan kebudayaan dan tradisi masing-masing adalah produk sebenar yang mampu memberikan nilai komersial sekaligus menjana perkongsian pendapatan melalui pelbagai rantaian dalam sektor pelancongan negeri. Magdalena Depol, RTM. Sedikit mengenai perkembangan banjir. 6 penduduk yang ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara PPS SMK Pamol Paitan akhirnya dibenarkan pulang lewat petang semalam. Sebelum itu, PPS Rumah JPKK Kokos di Paitan juga telah diarahkan ditutup pukul 2 petang semalam. Menurut kenyataan Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sabah, penutupan tersebut dibuat selaras cadangan daripada Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah Sandakan yang disahkan Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah JPBD Sandakan, Henry Idol. Walau bagaimanapun, semua penduduk khususnya di kawasan rendah turut diingatkan agar sentiasa berjaga-jaga, khususnya pada musim cuaca yang tidak menentu. Sebelum itu, banjir pada Selasa lepas melibatkan 180 penduduk dari Sandakan dan Paitan yang ditempatkan di 3 buah PPS. Baik, paparan itu mengakhiri Berita Pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini Berita Pagi Sarawak. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka.